Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bin nasta'in ala umuri dunia wad din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Yang bahagia Ustazah Salmi serta adik-adik student MSU. Jadi pertamanya saya minta maaf kerana agak lewat untuk menyiapkan assignment yang Ustazah Salmi berikan untuk saya kongsikan dengan adik-adik sekalian. Saya minta maaf kerana agak lewat. Dan yang keduanya, insya-Allah dalam penyampaian ini saya akan sampaikan dalam bentuk yang santai, simple, dan saya cuba untuk tidak memberatkan perbincangan kita, insya-Allah. Saya juga minta maaf kerana lari daripada tajuk yang diberikan oleh Ustazah Salmi. Sepatutnya dia bagi tajuk solat itu tiang agama, tapi benda tu dia payah untuk saya ceritakan dalam bentuk rakaman. So saya nak kongsi sedikit berkaitan dengan menghayati falsafah dan hikmah di sebalik solat. Dan untuk perbincangan ini sebenarnya luas, tapi saya sempitkan kepada hanya merujuk beberapa poin yang dibawakan oleh seorang ulama tanah India yang hebat. Mungkin ada kalangan adik-adik biasa mendengar nama ini, iaitu Shah Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau ada mengarang kitab Izalatul Khafa, dan kitab yang kita gunakan untuk perbincangan ini adalah kitab Hujjatullahil Balighah. Kitab Hujjatullahil Balighah ni adalah sebuah kitab mengkaji falsafah di sebalik pensyariatan ibadah, termasuklah ibadah salat itu sendiri. Jadi satu kitab yang sangat baik sebenarnya, InsyaAllah kita cuba bincangkan falsafah dan hikmah di sebalik salat. Baik, ini slide yang simple sahaja. Ini beberapa poin yang bakal saya bincangkan. Cuma adik-adik boleh lihat sebenarnya hanya ada dalam 4 poin, dalam 5 poin sahaja tu. Itu satu, falsafah salat ibarat sungai. Kemudiannya falsafah menjaga waktu solat. Ini sidap ni, ibarat sungai. Kemudian falsafah menghadap ke arah kiblat. Falsafah di sebalik mengangkat tangan, yakni ketika takbir kita ada 4 kali angkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian ketika turun rukuk, ketika bangun dari rukuk, dan ketika bangun untuk rakaat yang ketiga bagi solat selain daripada solat 2 rakaat. Dan satu lagi, falsafah di sebalik bacaan surah Al-Fatihah. Jadi sekejap ini yang bakal kita bincangkan, insya-Allah. Baik. Manakala 2 poin lagi ni, bagaimana solat berfungsi membersihkan diri daripada dosa. Solat ini adalah gabungan 3 elemen. Yang tu masuk dalam poin ini. Ini falsafah solat ibarat sungai. Ini sebahagian kecil daripada perbahasan yang panjang, Baik, tengok poin awal. Ini hadis Nabi SAW. Minta maaf kalau kecil, Saya bacakan yang bahagian sini. Ra'aitum. Cuba kita lihat di sini ni. Mana warna yang okey sikit. Okey. Di sini. Ini dia punya hadis dia. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubqi min daranihi. Qalu la yubqi min daranihi shay'an. Qal fadhalikum mislu salawatil khams yamhullahu bihil khataya. Iaitu tanya Nabi SAW kepada para sahabat, apa pandangan kamu kalau ada sungai di hadapan rumah kamu yang kamu mandi di situ 5 kali sehari? Masih ada lagi tak kotoran yang terlekat pada badan dia? Maka para sahabat menjawab, tak ada kotoran wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjelaskan, begitulah perumpamaan salat 5 waktu.
Allah Ta'ala padamkan segala dosa-dosanya. Dan saya buat kurungan di situ, iaitu dosa yang kecil sahaja. Kerana dalam perbahasan ahli ilmu, dosa besar boleh dipadamkan hanya dengan taubat kepada Allah Azza wa Jal. Tapi dosa kecil dan dosa besar tidak boleh dihapuskan oleh Allah dengan amal-amal kebaikan. Tapi kalau dosa kecil boleh dihapuskan dengan salat, dengan wuduk, berbuat baik pada orang, mentaati ibu bapa, mendengar arahan pemerintah untuk berkurun di dalam kediaman masing-masing. Ini semua boleh memadamkan banyak dosa kecil yang kita lakukan, bahkan boleh mengangkat martabat kita, insya-Allah. Jadi Nabi SAW ni dia umpamakan salat dengan sungai. Ini benda yang besar ya, cuba kita lihat. Macam mana tu? Okey, menurut Syah Waliullah Ad-Dahlawi, salat ni dia adalah himpunan kebersihan, at-tanzif, dan juga ketundukan kepada Allah, al-ikhbats. Perkataan ikhbat ni dah ada dalam surah Hud sebagai contoh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa akhbatu ila rabbihim wa akhbatu al-ikhbats. Yakni orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi salat ni dia ada dua unsur. Satu unsur luaran. Unsur luaran tu adalah at-tanzif. Dan satu lagi adalah al-ikhbats. Yakni ketundukan jiwa kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, bagaimana dengan orang panggil apa unsur luaran at-tanzif tu? Setiap kali salat kita kena cek tak kebersihan badan kita. Kena kan? Badan, pakaian dan juga tempat salat. Nak tak nak kena cek. Kalau kita tak cek, dibimbangi salat kita tak sah. Kecuali lah kalau kita tak perasan, tu cerita lain. Tapi kalau kita ambil sambil lewa je, maknanya kita tak peduli pun soal kebersihan dari awal, maka ada kemungkinan salat kita tidak diterima oleh Allah. Kecuali lah kita dalam keadaan terdesak, darurat, ataupun dalam keadaan kita tak perasan, itu lain. Jadi sebagai contoh kan, ada penghuni kubur yang mana dia azab oleh Allah Azza wa Jal kerana dia tidak istibra' ataupun istitar. Dia tidak berhati-hati dalam bab najis. Dia buang yang kecil itu begitu je, dia tak peduli kena pakaian ke tidak, bersih ataupun tidak. Jadi bila dia tak peduli soal kebersihan, maka ibadahnya tak diterima. Tapi dari sudut falsafahnya, Allah Azza wa Jal mendidik hamba-Nya agar menjaga kebersihan luaran. Kerana dia ada satu kaedah menyebut al-zahir yadullu 'ala al-batin. Benda luar itulah yang akan menunjukkan benda dalaman. Ya. Kalau luaran tu bersih, biasanya dalaman pun bersih. Walaupun tak semestinya, tapi itu menjadi ukuran kita. Dan kita tidak akan jumpa dengan orang yang dalamannya bersih tapi luarannya kotor. Takkan jadi. Mustahil lah ya. Kau macam mana adik? Logik ke orang yang dalaman dia bersih tapi dalaman dia kotor, dalaman dia bersih tapi luarannya kotor? Mustahil. Kalau luaran dia bersih, dalaman dia kotor, logik lagi. Tapi sekurang-kurangnya yang luar ni bila dia bersih, insya-Allah dia membantu kita untuk bersih dari sudut dalaman juga. So kita pun kena bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Setiap kali salat kita kena bersih daripada hadas kecil, kita kena ambil wuduk. Basuh muka, basuh tangan. Ini semua adalah lambang umat Islam merupakan umat yang berdisiplin, menjaga kebersihan. Dan itu dari sudut at-tanzif. Yang keduanya dari sudut al-ikhbats, yakni dari sudut ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila solat tu kita menghayati bacaan Al-Quran, zikir-zikir. Sebab itu adik-adik dirahmati Allah, solat ni dia kena menghayati, bukan sekadar baca. Contoh beginilah.
Apabila kita membaca tasbihat ataupun tasbih ketika rukuk dan sujud, subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal azim, kita pertamanya kita faham ke apa maksud subhana rabbiyal azim tu? Kita faham ke maksud subhana rabbiyal a'la? Yakni maha suci Tuhan yang maha agung, dan juga subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Okay, persoalan satunya kita faham tak? Yang keduanya, kalau kita faham, kita menghayati tak? Sebab ada orang yang dia baca laju. Contohnya dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, laju. Sedangkan yang sepatutnya dia baca dengan perlahan, dengan tenang, menghayati maksud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan adik percayalah, kalau kita baca dengan laju, kita jadi penat dan kita akan boring. Kita akan tertunggu-tunggu bilalah solat ni nak habis. Rasanya lama sungguh 4 rakaat. Tapi kalau kita baca dengan tenang, dengan menghayati, insya-Allah kita 4 rakaat tu bagi kita satu benda yang tak menyusahkan lah, tapi sebaliknya menggembirakan. Ialah penat tu isu lain, tapi gembira. Itu kemuncak yang dicapai oleh Nabi SAW. Apabila baginda penat, baginda sebut kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, "Arihna ya Bilal bis-salah." Rehatkan kami Bilal dengan salat. Jadi begitu. Bukan saja kita menghayati bacaan Al-Quran, zikir-zikir, bahkan kita juga menghayati pergerakan dalam salat. Kenapa kita rukuk? Merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan rukuk ni macam kedudukan Al-Bahaim, binatang berkaki 4. Jadi maknanya kita merendahkan diri sampai demikian rupa. Bahkan kemuncak merendahkan diri ni kita tunduk sujud, meletakkan dahi kita ni di tempat orang meletakkan kaki. Jadi kita meletakkan dahi itu dengan penuh keinsafan bahawa kita adalah hamba Allah Azza wa Jal yang terikat dengan peraturan Allah. Jadi bila kita menghayati benda ni, ia berfungsi sebagai membersihkan dalaman kita. Ya, kita akuilah kita pun tak terlepas daripada maksiat. Tapi sekurang-kurangnya ada lorong dia. Ada jalan untuk membantu kita menjadi hamba Allah yang saleh, insya-Allah. Ya. Kemudiannya adik, cuba kita lihat, solat ini adalah gabungan antara 3 elemen. Elemen yang awal adalah elemen menundukkan hati kepada Allah Azza wa Jal. Itu kita namakan sebagai al-khudu'. Kemudian ada elemen mengingati Allah dengan lisan, iaitu bacaan-bacaan Al-Quran, zikir, tasbihat, doa, ya, dan mengagungkan Allah Azza wa Jal melalui pergerakan badan. Hari kita telah bahaskan tadi. Baik, itu satu. Itu perbahasan yang awal berkaitan dengan bagaimana solat ini berfungsi seperti sungai, ya. Baik. Kemudiannya adik-adik, cuba kita lihat yang kedua, falsafah menjaga waktu solat. Setakat saya belajar lah adik-adik, ya. Saya belajar dalam kitab hadis dan juga kitab al-fiqh. Bahkan pastilah ada dalam kitabullah Al-Quran Al-Karim yang dibahaskan oleh ulama-ulama tafsir. Memang dibincangkan secara khas tentang kitab waktu salat. Kalau kita buka dalam kitab al-hadis, minta maaf ya, mesti ada bincang tentang kitabul mawaqit, yakni kitab tentang waktu. Jadi berkaitan dengan kitabul mawaqit ni menunjukkan bahawasanya Islam, Nabi SAW dan alim ulama begitu mengambil berat tentang waktu salat. Dengan kita menjaga waktu salat, insya-Allah kita menjadi umat yang berdisiplin. Sebenarnya panjang perbahasan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi tentang waktu salat ni, tapi apalah kita cuba lihat sikit je. Iaitu Syekh Waliullah rahimahullah menjelaskan, oleh kerana hasil daripada salat itu amat tinggi,
maka ada dua benda yang kita kena buat tu. Dua benda yang dimaksudkan adalah sentiasa melaksanakannya. Okey. Poin dia sentiasa tadi dia. Dan satu lagi memperbanyakkannya. Orang minta maaf lah, tak cantik pula ya. Okey, padam. Kita ambil warna lain pula. Tapi warna lebih kurang sama je. Yang ni kot. Okey. Jadi dia ada dua poin. Satu, sentiasa melaksanakan. Dalam bahasa Arab dia panggil al-dawam ataupun al-istiqamah. Dan yang keduanya memperbanyakkannya. Baik. Apa maksud sentiasa melaksanakannya tu? Tu saya syarah di poin di sini. Cuba kita lihat poin di sini ni. Iaitu sentiasa melaksanakannya berdasarkan waktu-waktu solat yang telah ditetapkan. Okey, waktu solat ni yang first apa dia? Cuba teka. Biasanya orang kata salatul subuh kan? Sebenarnya tidak, adik-adik. Kalau kita lihat dalam kitabul hadis dan juga yang dibahaskan oleh ahlul falak, salat yang awal adalah salatul zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Bukanlah salat zuhur itu salat yang terbaik lah, tapi dia punya kiraan waktu dia mula dengan salatul zuhur. Tapi tak dinafikanlah, ada je ulama yang disebut salat subuh dulu. Okey, baik. Masuk zuhur je kita salatul zuhur. Masuk asar je kita salatul asar. Sampailah subuh. Artinya kita salat pada waktu yang telah ditetapkan. Ada satu sembang antara sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni apa ya? Okay, baik. Abdullah bin Mas'ud ni ada adik sekalian, ataupun dikenali Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah sembang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanya begini. Ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Afdal ni paling utama. Kata Rasulullah, as-salatu fi waqtiha. Salat pada waktu dia. Yang ni ulama pun bahas hadis tadi. Ulama menyatakan kita mesti solat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main. Dan yang terbaiknya sebagaimana disyarahkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, salatlah pada awal waktu, kerana salat awal waktu ini mengundang rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah soal disiplin kita salat, ya. Kalau ditanyakan kenapa antara subuh ke zuhur itu jauh dia punya jarak dia, tak ada salat tu kan. Ada salat sunat yang ni salatul duha, tapi salat wajib tak ada antara subuh sampailah zuhur. Jadi kata ulama antaranya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, kerana waktu siang ni kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Naba, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan waktu siang ni untuk urusan kehidupan. Jadi waktu duha ni buat kerja lah, cari rezeki dan sebagainya. Tapi kalau rajin salatul duha. Tapi asasnya kita hidup. Sama ada cari rezeki. Kalau belajar, dia belajar. Macam-macam lah ikut kerja masing-masing, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla memahami kesulitan yang kita alami. So Allah tidak wajibkan kita salat pada waktu duha tersebut sampailah waktu zuhur. Kemudian yang keduanya adalah kita memperbanyakkan salat-salat sunat seperti rawatib, duha dan witir. So adik-adik sekalian ya, kalau boleh saya nak maklumkan pada adik-adik, kalau boleh saya nak buat permintaan lah pada adik-adik sekalian, tolong jangan tinggalkan dua salat ni, salat sunat. Satunya, janganlah langsung tak salat sunat. Kita umat Islam, yang umat Nabi SAW, takkanlah nak salat 5 waktu je. Buatlah salat sunat. Dan kalaulah kita malas sangat, siapalah rajin, saya pun malas juga, kan? Tapi kalau kita malas sangat, kita jangan tinggal 2 salat sunat ni. Ini mesti dijadikan amalan zaman berzaman. Kita mesti ajak orang lain pun turut mengamalkan salat ini.
Dan solat ini memang boleh dibuat. Kalau solat tahajud, payah. Saya pun malas solat tahajud. Iman tak berapa nak kuat. Tapi kalau dua solat ni, dua solat yang boleh dibuat. Yakni satu solat sunat subuh. Bila masuk waktu subuh, solat sunat dulu 2 rakaat, baru salatul subuh. Sesiapa yang solat sunat subuh ni, kalau ikut hadis Nabi SAW, dia telah melakukan satu perkara yang lebih baik daripada dia mendapat dunia dan seluruh isi dunia. Hebatnya. Tapi kalau saya lah, ini peribadi saya, saya tidak menjadikan soal mendapat pahala seperti dunia dan seluruh isi itu sebagai booster ataupun motivasi untuk mengerjakan solat sunat subuh. Sebaliknya, saya lebih menjadikan sunnah Nabi sebagai booster. Artinya apa? Kerana Nabi SAW teramat suka solat sunat subuh, so saya pun kena suka solat sunat subuh. Itu prinsip yang saya pegang lah. Dan satu lagi solat sunat yang adik-adik kena buat, jangan tinggalkan, iaitu solat sunat witir. Simple je. Ini cerita kalau malas sangat lah, saya pun malas je. Lepas salatul isya, ialah paling baik solat sunat rawatib dulu, solat ba'diyah isyak 2 rakaat. Tapi kalaulah kita malas sangat, lepas salatul isya, kita buat solat witir, paling kurang 1 rakaat. Niat je, sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah. Jadi, simple sangat. Baca Fatihah, maknanya baca Kulhu, selesai lah. Jadi, kalau boleh adik-adik yang tinggalan benda ni ya, insyaAllah. Baik. Seterusnya, jadi kalau kita menjaga waktu solat, barulah kita menjadi umat yang berdisiplin. Masuk je waktu salat, kita pun pergi salat, insya-Allah. Kalau kita jaga salat, insya-Allah Allah jaga kita. Seterusnya, falsafah menghadap ke arah kiblat. Ini pun satu benda yang tak boleh pandang enteng ya. Kalau ikut perbahasan ahli ilmuwan, menghadap kiblat ni mereka ambil berat soal ini. Wajib kita memastikan salat kita menghadap ke arah kiblat. Baik, cuba lihat hadis Nabi SAW ya. Saya tanda, iaitu bermula di sini adik-adik. Cuba tengok tu hijau tu. Okey, di situ. Okey, saya baca dulu. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalika al-muslimu allazi zimmatullahi wa zimmatu rasulih fala. Alamak, apa yang saya tulis tu? Padam jap. Fala tughfiru. Okey, fala tughfirullaha fi zimmatih. Kena buat balik lah nama dia. Okey, wastaqbala qiblatana. Sesiapa yang salat seperti cara kami, menghadap ke arah kiblat kami. Mana kiblat kita adik-adik? Okey, umat Islam pernah ada 2 kiblat. Satu ke Baitul Muqaddas, yang keduanya adalah ke Kaabah. Sekarang ni ke Kaabah lah. Sesiapa yang salat seperti cara kami, yakni sunnah Nabi SAW, menghadap ke arah kiblat kami, maka sembelihan kami, maka dialah orang Muslim yang mendapat perlindungan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini hadis Sahihul Bukhari. Hadis ini nak cerita tentang kesatuan umat Islam. So, macam mana sebenarnya kita nak faham menghadap ke arah kiblat ni? Satu, memang salat tu menghadap ke arah kiblat. Tapi, kalau ikut Al-Imam Nawawi rahimahullah, adik-adik tanda ya, Al-Imam Nawawi ni adalah ulama' mazhab Syafi'i yang amat terkenal. Antara ulama' yang paling saya sayang adalah Al-Imam Nawawi. Bila dia wafat? Dia wafat pada kurun ke-7 Hijrah, iaitu tahun 676 Hijriah. Kat mana tulis nota sebenarnya? Tak, maaf lah, saya tak pandai. Ni first time guna ni. Adik-adik MSU memang pandai, tak apalah. Baik. Nampak yang gelap ya. Nawawi ni menjelaskan bahawa keseluruhan anggota badan kita ni sebaiknya menghadap ke arah kiblat. Okey, sebenarnya boleh ke kat nota ni? Tak berani saya tanda. Biarlah dulu. Okey, macam mana?
Satu, tangan dan jari jemari itu mesti menghadap ke arah kiblat. Sama ada ketika takbir, angkat tangan masa takbir, sujud, duduk antara dua sujud dan tasyahud. Supaya kita ni, hati kita ni, kita tawajuh ke arah kiblat, yakni tawajuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila tangan kita tu ketika begini ada dia, tangan kita ketika duduk antara dua sujud tu, kita rapatkan. Tapi jangan rapat kaku. Jari jemari tu jangan rapat secara kaku. Rapatkan dalam keadaan yang santai. Kerana bila jari jemari kita rapat, barulah semuanya menghadap ke arah kiblat. Kalau kita buka sikit, maka ibu jari dengan jari hujung tu apa, kelingking kan? Kelingking ke apa nama tu? Okay, baik. Kalau kita buka sikit, maka ibu jari dengan jari kelingking tu dia sengit sikit, dia tak menghadap arah kiblat. Maka paling cantik adalah kita rapatkan. Kita rapatkan sikit dalam keadaan jangan keras, jangan kaku, dalam keadaan santai lah, barulah menghadap ke arah kiblat. Tangan itulah ketika duduk antara dua sujud, ketika sujud pun, ketika sujud. Dan ketika takbir itu, pastikan perut tangan. Perut tangan ni dalam bahasa Arab dia panggil batinul kaf. Okey, perut tangan tu semuanya menghadap ke arah kiblat. Maknanya jangan kita tangan kita sengit je. Tangan kita ni kita angkat takbir, pastikan perut tangan kita ni menghadap ke arah kiblat. Maknanya jangan sengitkan tangan. Ini supaya hati kita tawajuh ke arah kiblat. Kita cuba sedaya upaya. Ketika duduk tasyahud, tangan kiri kita tu jari jemarinya didapatkan menghadap ke arah kiblat. Manakala tangan kanan kita ni kita terus angkat jari dari awal lagi. Mana kita genggam jari, kita genggam tangan kita, dan jari telunjuk terus kita angkat dari awal lagi. Maknanya bukan di tengah jalan baru kita angkat jari telunjuk tu, tak, dari awal. Terus kita genggam dan terus kita angkat jari. Sepatutnya saya buat video adik-adik, tapi malulah nak buat video. Pakai baju t-shirt je, duduk dalam bilik je ni. Nak buat video tu agak segan sikit. Tapi saya harap adik-adik boleh faham lah saya punya cerita tu ya. Okey, baik. Dan satu lagi berkaitan kaki tu, bila kita berdiri, pastikan kaki kita tu lurus menghadap ke arah kiblat, bukannya sengit. Sebab sebahagian orang tu dia sengit kaki dia. Kalau sengit, kalau kita salatul jamaah, ada orang kiri dan kanan kita, orang lelaki terutamanya, maka dia akan mengganggu orang sebelah kita bila kaki kita sengit. Maka kaki tu dia kena lurus. Okey, boleh? Baik. Jadi supaya kita ni, hati kita tu tawajuhnya apa ya? Macam cerita yang kita ada cerita filem tu, tawajuh cinta ke apa tu. Makna hati kita fokus ke arah kiblat. Kita cuba sedaya upaya memastikan akal ataupun fikiran kita, memastikan fizikal kita, semuanya berfungsi untuk menyembah Allah Azza wa Jalla dalam erti kata yang sepenuhnya, sepenuh jiwa. Okey, baik. Kemudiannya falsafah di sebalik mengangkat tangan. Okey. Angkat tangan ni, pernah satu kali tu ada perbincangan antara Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Syafi'i kita lah. Dia sembang dengan tok guru dia, iaitu Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani rahimahumullah. Hasan Syaibani ni, beliau adalah murid kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ni belajar mazhab Hanafi dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Baik. Apabila ditanyakan oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, kenapa Syafi'i ni, Imam Syafi'i rahimahullah, mengangkat tangan dalam beberapa tempat, sedangkan mazhab Hanafi ni dia angkat tangan sekali je, yakni ketika takbiratul ihram. Kita ni 4 kali. Takbiratul ihram, angkat tangan masa rukuk, angkat tangan bila bangun rukuk, dan angkat tangan bila bangun dari tasyahud awal. Jadi kita 4 kali. Jadi kata Imam Syafi'i ada 3 sebab. Satu, menuruti sunnah Nabi SAW. Tengok tangan dia ni. Okay, good. Tangan dia ni dia angkat betul-betul menghadap ke arah kiblat. So sama ada adik-adik angkat tu tangan sampai ke telinga, okay, ataupun sampai ke paras bahu sahaja. Sampai ke paras bahu sahaja.
Maknanya dia punya jari atas ni duduk sampai sini je. Nampak Okay, jari ni angkat tu sampai ke sini sahaja. Itu mana-mana pun boleh, tidak ada masalah. Baik, satu, angkat tangan ni sebab dia sunnah Nabi SAW. Yang keduanya, tujuannya mengagungkan Allah. Yakni satu, kita mengagungkan Allah dengan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar tu ucapan, angkat tangan benda lain. Yang wajib tu ucapan tu, yang takbiratul ihram berarti Allahu Akbar. Angkat tangan tu sunat. Baik. Bila kita sebut Allahu Akbar, itu adalah ucapan lisan, Allah Maha Besar. Hati kita pun mengakui bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Besar. Tangan kita pun mengakui dengan cara dia angkat. Tangan kita angkat semacam nak mengagungkan Allah Azza wa Jalla, memberikan isyarat. Sepatutnya begitu. Tapi kalau ada adik tanya saya pun cerai juga. Berapa kali saya ni solat takbir Allahu Akbar, tapi fikiran melayang entah ke mana. Tak menghayati maksud Allah tu Maha Besar. Jadi memang sulit sebenarnya nak khusyuk dalam salat. Tapi kita cuba buat yang terbaik lah. Sekurang-kurangnya kita dapat ingat dalam beberapa kali bila kita takbir Allahu Akbar, jangan langsung tak datang dalam hati Allah tu Maha Besar. Jangan langsung, tidak ada. Dan satu lagi kata Imam Syafi'i, tujuan beliau berbuat demikian adalah untuk memperoleh pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila angkat tangan tu, cuba kita hayati bahawa kita ingin mengagungkan Allah. Boleh adik-adik? Baik. Sikit lagi. Falsafah di sebalik surah Al-Fatihah. Surah yang wajib dibaca. Bila-bila pun, bila kita solat subuh, paling kurang 2 kali kita baca surah Fatihah. Bila kita solat Zuhur 4 kali. Boleh campur solat sunat lagi. Maknanya ulang surah Fatihah. Boring ke adik-adik ulang surah Fatihah? Tak boring kan? Tapi kalau kita kena ulang lagu sama je, boring. Betul tak? Kalau kita kena ulang benda lain lah, diulang sama je, boring. Tapi kalau Quran, Masya Allah, terutamanya surah Fatihah, diulang paling kurang 1 hari tu okey. Salat Zuhur 4, tambah Asar 4, 8, tambah Maghrib 3, 11, betul ke 8, 11, tambah Isyak 4, jadi 15, tambah Subuh 2, jadi 17 rakaat. 17 rakaat tu 1 hari. Cubalah darab, kalau darab dengan 365 hari. Darab pula lah dengan berapa tahun dah ada hidup. Balik 15 tahun, 13 tahun, darab pula. Jadi macam saya dah tua sangat dah kan. Saya dah tua ni, darablah berapa. So saya start solat umur berapa. Contohnya saya mula solat umur 7 tahun. Okey, 7 tahun. Kena darab tu berapa puluh tahun tu umur tu. Darab dengan 40 tahun contohnya. Jadi 17 darab dengan 365 hari, darab dengan 40 tahun. Jadi dah berapa dah tu? Bacaan Fatihah kita terlalu banyak, terlampau banyak, ya. Tapi kita tak boring, alhamdulillah. Persoalan yang timbul adalah kenapa kita kena baca surah Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin. Tu kenapa duk baca surah Fatihah ni? Itu dalam salat, di luar salat pun berapa kali duk baca surah Fatihah kan? Jadi kenapa kita selalu kena baca surah Fatihah? Apa falsafah dia? Baik, cuba lihat. Kerana surah Fatihah ni dia mengandungi segala aspek nilai yang paling penting. Contohnya, mengajar kita bagaimana memuji Allah Azza wa Jalla. Tak timbul pula. Okey, timbul pula. So memuji Allah ni alhamdulillahirabbilalamin. Maaf. Mula dengan bismillahirrahmanirrahim, puji Allah. Alhamdulillahirabbilalamin, puji Allah. Ar-Rahmanirrahim, puji Allah. Maliki yaumiddin, puji Allah. Jadi besar tu. Kemudiannya menetapkan ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla. So dalam sepanjang surah Fatihah tu kita mentauhidkan Allah, terutamanya ayat Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri. Itu kita menetapkan ketauhidan, ketundukan kita, ubudiyah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudiannya kita ada nilai memohon pertolongan daripada Allah.
bila kita mohon pertolongan pada Allah dengan ayat wa iyyaka nasta'in, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita mengakui kebesaran Allah, hanya Allah je tempat kita minta tolong, dan kita mengakui kelemahan kita. Dan kita mengakui bahawa orang lain selain daripada Allah atau patung ke ataupun sesiapa sahaja tidak mampu memberi pertolongan kepada kita. Tak mampu. Hanya Allah Azza wa Jalla. Contoh paling simple sekarang adik-adik, coronavirus ni, COVID-19. Siapa boleh tolong kita nak lawan COVID-19 kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Yang lain tak mampu. Dah berapa ramai dah orang terkorban dengan COVID-19. Hanya Allah Azza wa Jalla boleh menyelesaikan masalah ini. Tapi cara Allah selesaikan tu mungkin melalui Allah memberikan hikmah, ilmu kepada para pengkaji, saintis, sehingga jumpa ubat ataupun vaksin lah. Jumpa vaksin. Mungkin ya, itu cara Allah. Tapi secara hakikat, realitinya, hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu memberikan pertolongan. So bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami abdikan diri dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, kita mesti tetaplah sungguh dalam hati kita hanya minta tolong daripada Allah Azza wa Jalla, bukan orang lain. Boleh ada ni? Dan yang terakhirnya kita berdoa kepada Allah agar kita ni mengikut jalan orang yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Allah berikan nikmat, orang yang baik, insya-Allah seperti Ustazah Salmi, insya-Allah. Dan mana-mana orang baiklah, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, nabi-nabi yang terdahulu, mereka semua berjaya. Tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat memimpin kerajaan Madinah daripada miskin, tak ada apa-apa, menjadi sebuah kerajaan yang sangat berdaulat. Pernah tak kita dengar Nabi Muhammad mengalami krisis ekonomi pada zaman baginda? Pernah tak? Tak pernah. Sebab Nabi SAW menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak manusia, sesuai dengan kehendak alam. Tidak ada unsur penindasan dan sebagainya. Ini jalan orang yang diberi nikmat. Baik. Ekonomi yang mencapai target, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, yang memberikan keamanan kepada orang ketakutan. Dan kita doa bukan sahaja kita nak ikut jalan orang yang berjaya, bahkan kita nak jauh daripada jalan orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang yang mendapat yang sesat. Banyaklah. Yahudi dan Nasrani itu satu contoh. Tapi maknanya segala jalan kesesatan, segala jalan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, kita nak jauh. Jadi termasuk jalan, apa-apa jalan lah, adik-adik dirahmati Allah. Jadi di sini, kenapa kita kena ulang surah Fatihah banyak kali? Tidak lain dan tidak bukan kerana surah ini mengandungi segala elemen yang penting. So kita kena menghayati. Dan adik-adik kena ada semangat. Yakni semangat untuk memahami apakah maksud surah Fatihah, terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim, apa maksud dia? Alhamdulillahirrabbilalamin, apa maksud dia? Ar-Rahmanirrahim, apa maksud dia? Janganlah kita ni baca surah Fatihah dari kecil sampailah tua ni, dah tua kerepot dah masing-masing dia ni, tapi tak faham maksud surah Fatihah. Jangan. Ini satu kerugian yang besar. Kita kan hamba Allah. Cuba insya-Allah ya. Jadi saudara-saudari sekalian, saya nak berhenti di sini jelah. Tak payahlah panjang-panjang, adik-adik pun mesti boring. Takut-takut adik-adik ni duk main skip dia tengok video saya ni kan. Tapi saya nak tutup di sini. Kita solat ni yang paling penting, solat kerana itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, kita cuba menghayati hikmah dan falsafah di sebalik salat agar ia akan memberikan kesan dan bekas yang lebih besar dalam jiwa kita, menyebabkan kita ni akan menjadi orang yang bersemangat untuk mengerjakan salat insya-Allah. Dan adik yang lupa ya, salat sunat yang dua tu jangan tinggal, salat sunat subuh dan juga salat sunat witir. Insya-Allah semoga kita mendapat barakah daripada Allah Azza wa Jalla. Ustazah Salmi, saya minta maaf kerana lewat untuk
menghantar video ini. Dan adik-adik, semoga Allah Azza wa Jal merahmati kita semua insya-Allah ya. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.